Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Erwan Muhibin di sini bersama-sama dengan anda. Dalam Aki Show episod yang ke-10 musim yang kedua. Alhamdulillah, masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Hari ini bersiaran langsung insya-Allah Aki Show dengan apa perisian yang terus membangkitkan semangat untuk meneruskan memartabatkan gaya hidup positif dalam hidup kita insya-Allah. Okay, it's a journey. Kita kena mengingati saling ingat mengingati bahawa ianya adalah satu pengembaraan kan. So kita apa ni pengembaraan ni lebih baik kalau bersama. Kalau nak pergi cepat pergi seorang-seorang. Kalau nak pergi jauh pergi sama-sama insya-Allah. Okay. So hari ini bersama-sama dengan kita terus adalah insya-Allah Anip dalam segmen Gaya Hidup Jaya, dan Anip akan berkongsi tentang kesilapan dia ketika bermula berbisnes. Dan Anip kongsikan ini supaya kita semua dapat elak, dapat belajar daripadanya. Okay? InsyaAllah. Itu Anip akan kongsikan dalam segmen beliau. Dan juga Abang Yus pula akan berkongsi tentang 5 sebab berat tak turun ketika diet. Ini saya pun nak tahu ni. Pasal makin diet dia makin naik pula ni. Diet apa yang saya pakai ni kan. So ini kita pun nak ambil tahu juga 5 sebab berat tak turun ketika diet. Dan insya-Allah tetamu istimewa kita pada hari ini Cik Khalidah Mahsari binti Cik Khalid, seorang founder BT Kiddy. Dia fokus pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makanan baby yang sihat insya-Allah. Itu dalam segmen tetamu hari ini insya-Allah. Semua itu dan banyak lagi dalam Agi Show episod yang ke-10. Hari ini terus setia sampai ke hujung rancangan insya-Allah, dan tanpa melengahkan masa, jom kita bersama-sama dengan Anip. Silakan Anip. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi semua. Apa khabar hari ini? Hari Rabu episod ke-10 Aki Show. Alhamdulillah di season kedua, episod ke-10. Hari ini kita diberi lagi kesihatan, diberi lagi umur. Apa lagi yang diberi? Nikmat Allah ni terlalu banyak, ibarat pasir di pantai. Dan bila kita sebut nikmat ni kan, dia ibarat pasir di pantai ni, dia boleh hilang begitu saja. Kalau kita perasan pasir-pasir di pantai tu, kan bila ombak datang, tu pasir-pasir tu akan ditarik ombak. Begitu juga dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Bila-bila je Allah nak tarik nikmat yang kita ada hari ni. Jadi apa yang boleh kita buat adalah kita sentiasa bersyukur kepada nikmat yang ada sekarang ni. Macam mana kita rasa down, macam mana kita rasa tak bersemangat di pagi hari, cuba kita fikir balik apa nikmat yang Allah dah bagi sesudah kita bangun waktu subuh tadi. Kita diberi kesihatan, kita diberi tubuh badan. Ada orang tak sihat hari ni, ada orang dekat hospital hari ni tak dapat makan, ada orang tak dapat, ada deria bau rasa. Alhamdulillah sebenarnya dengan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita ni, kita guna, kita manfaat sehabis baik untuk semua masyarakat yang ada dekat kita ni. So hari ni insya-Allah, hari ni sangat-sangat bertuah. Hari ni saya nak berkongsi, saya tak nak cakap pasal surface dah. Kalau 2 ke 3 episod yang lepas, saya suka cakap pasal keikhlasan, saya suka cakap pasal bagaimana nasihat-nasihat umum yang boleh kita sama-sama terapkan dalam diri kita. Tapi hari ini insya-Allah saya akan berkongsi dengan lebih rapat, dengan lebih jelas lagi kepada anda semua, kepada penonton-penonton semua, adik-adik saya
terutamanya staff-staff saya, staff-staff Aki Bekmat di Merlimau Melaka. Terima kasih orang Merlimau yang menonton. Tolong saya share dekat grup-grup Merlimau, grup-grup Melaka. Dengar-dengar tengah panas ya sekarang dekat Melaka ni. Panas apa tu? Bolehlah buka dekat Facebook, boleh tengok apa benda yang tengah panas kat Melaka tu. Pasal baru-baru ni kita dimaklumkan orang Melaka ni yang duduk luar ni kena balik ke Melaka semula untuk mengundi. Jadi kita redakan kepanasan dekat Melaka tu. Kita kembali dekat kita punya HQ dekat Kajang ni. So saya sekarang background saya ni serba penuh dengan barang-barang ni. Saya berada di Aki Bekmat Kajang. Okay, insyaAllah saya akan berkongsi kepada anda semua satu perkara yang sangat-sangat menarik. InsyaAllah director mungkin dah boleh appear saya punya title hari ini, iaitu kesilapan yang pernah saya lakukan sewaktu kami bermula. InsyaAllah. So input hari ini sangat-sangat menarik ya, sangat menarik sebab apa yang saya akan kongsikan, saya nak sangat semua yang mendengar, semua yang menonton hari ini untuk sama-sama kita ambil iktibar dan kita sama-sama hindari daripada kesilapan yang pernah saya lakukan. Mungkin saya pernah lakukan, anda juga yang dah berbisnes, dah berniaga lama dulu, mungkin pun pernah juga lakukan. Jadi saya ni siapa je? Saya hanya berada di platform Aki Show. Terima kasih kepada tim Aki Show kerana beri peluang kepada saya untuk ada di atas pentas ini yang cukup cukup istimewa untuk saya menyampaikan sesuatu, InsyaAllah. Okay, saya mulakan. So sebagai seorang pendiri bisnes ataupun owner bisnes saya fikir kedudukan kita sebagai seorang manusia semuanya sama. Tidak ada level tertentu yang special pun. Sebab kita di mata Tuhan, kita adalah sama saja. Cuma Allah beri kita kelebihan untuk ada satu platform, satu tempat untuk kita menjalankan satu bisnes ataupun perusahaan yang di mana kita dapat membimbing ataupun membantu ramai orang. So saya suka kita sama-sama perbetulkan niat. Tadi saya ada nampak satu posting daripada Aki Show. Dia kata bagaimana kita nak konsisten. Yang pertama tadi disebut adalah niat. Okey, so sebenarnya yang pertama apa yang telah saya lakukan, saya dulu waktu bermula sebagai bisnes saya bersama isteri saya dan beberapa orang tim saya di sini di Kajang. Masa tu kita bermula dengan 3 orang. Saya, isteri saya dan seorang staff. Seorang staff tu masih lagi di sini. Jadi saya sebenarnya bersyukur kerana kesetiaan yang dia beri kepada kami punya tim lah di Aki Bekmat. Jadi apa yang saya buat adalah saya punya mindset tu sebenarnya adalah salah. Sebab apa salah? Sebab bila saya masuk dalam dunia perniagaan ini, nombor satu saya fikirkan adalah hanya untuk menjual, hanya untuk mengaut keuntungan. Jadi apa yang menjadi kesilapan di situ, sebab saya suka nak give up, saya suka nak bertukar-tukar bisnes. Biasa, ini adalah amalan biasa untuk semua peniaga-peniaga ataupun anda mungkin sebagai pekerja ke kan, mesti anda rasa satu benda yang anda rasa tak puas. Biasalah, darah muda kan. Umur masa tu waktu 20-an, mesti rasakan nak rasa something new, something yang lebih mencabar untuk diri, seterusnya untuk keluarga. Tapi sebenarnya waktu tu ialah kita silap, kita nak cuba semua benda, kita nak cuba. Saya sendiri saya rasa macam tak best lah, bisnes ni tak best lah. Tu bisnes tu macam best je. Nak niaga tepung tu macam best je. Orang tu nampak customer ramai je, kita nak cubalah. So waktu ketika dulu saya pernah mencuba sesuatu yang kemudian harinya gagal. Dan begitu juga dengan apa yang saya buat sekarang ni di Aki Bekmat. Saya dan isteri dan bersama staff saya pun pernah rasa nak tukar perniagaan. Sebab apa? Sebab kita frust. Yang ayalah waktu mula-mula kan, waktu pun darah muda, asyik-asyik nak cepat. Bila nak cepat, apa orang cakap, bisnes tu ada terlanggar dinding. Ada modal-modal yang kita telah bakarkan, hanguskan begitu. So penyelesaian dia ataupun iktibar dia adalah mindset lah. Mindset.
kita perlu ubah bila mana kita masuk atau menceburi satu-satu bidang tu adalah kita nak membantu ataupun kita nak develop diri kita dan sebagainya. Okey, yang kedua saya sendiri bila duduk dalam perusahaan, dalam bisnes, saya tak pernah kenal siapa pelanggan saya. Saya tak pernah kenal siapa yang nak membeli dengan saya. Yang saya tahu, saya buka kedai, saya buka pintu gate kedai, saya letak barang, saya jual. Saya tak tahu siapa yang nak beli. Itu yang menjadi masalah kepada semua business owner di waktu permulaan. Dia tak kenal siapa orang yang akan datang ke dia. So that's why kita kena buang sifat-sifat seperti pemalas itu. Sebab saya sendiri mengaku saya sendiri malas untuk berada dalam apa? Dalam bidang tu. Bidang tu maksudnya dalam kategori itu. Saya tak suka nak survey, saya tak suka tahu apa benda yang customer ni nak. Padahal customer tu yang membawa kita pulangan, membawa kita sale kepada bisnes kita. Apa-apa pun bisnes atau apa-apa pun perusahaan mesti tahu siapa ataupun apa yang hendak kita bantu orang yang mempunyai masalah. That's why wujudnya bisnes kan. That's why wujudnya bisnes bila mana ada masalah dan solution itu yang menyelesaikan masalah itu dan sekaligus menjadikan itu bisnes sampai ke hari ini. Okey, itu yang kedua. So yang ketiga adalah saya sendiri tak nak ambil gaji. Okey, itu point yang paling pelik. Kenapa pula kan? Kita nak start up business tapi as a owner, as a leader, tapi dia tak nak ambil apa orang cakap upah daripada apa yang dia buat selama ni. Jadi itu kesilapan yang saya buat bersama isteri saya bila mana kita rasakan kita nak survive satu perusahaan tu sampaikan kita sanggup mengorbankan diri kita untuk kita struggle disebabkan kita nak spend macam-macam dekat kita punya business. Walhal benda tu yang membuatkan kita lebih cepat untuk give up. Itu saya ceritakan sebab apa begitu sebab apa pun yang kita buat mesti berbaloi dengan apa kadar yang upah yang diberi. Macam juga anda yang bekerja kan, mesti anda sangat concern dengan apa yang diberi oleh pihak majikan. Tapi dari segi kalau kita sebagai seorang majikan dah tentu kita akan memberi yang terbaik untuk kita punya team. Kita akan develop dia, kita akan bangunkan dia sama-sama, kita akan sentiasa ingatkan dia. Sebab tu bisnes, bila sebagai seorang bisnes juga sebagai seorang pekerja harus faham apa peranan dia dekat dalam tempat tu. Apa peranan dia dekat dalam bisnes tu. Dia sebagai seorang staff, apa tugas dia? Kenapa dia perlu ada dalam kita punya team? Sebagai seorang business owner, perlu tahu apa yang sebenarnya kita punya team mahu. Mereka pun akan sama-sama membangun bersama kita punya company ataupun perusahaan itu tadi. So yang keempat, tadi saya tak nak ambil gaji, dah lah tak nak ambil gaji, lepas tu kedekut pula tak nak ambil staff. Tak nak pula delegate kita punya kerja tu kepada staff. Itu saya dulu. Bila mana saya rasa, wah macam mana aku nak gajikan staff pada gaji sekian-sekian, walhal aku tak ada sale. Padahal realitinya adalah staff itu akan dibayar hasil upahnya sesudah bulan yang pertama dia bekerja. Maknanya bila kita takut untuk delegate ataupun memberi upah kepada staff, kita dah rancang dulu untuk kita gagal pada bulan itu. Maknanya kita dah surrender dulu. Macam mana aku nak gajikan orang walhal aku tak ada sale? Itu sendiri dah doa. Doa yang tak baik kepada diri kita sendiri. Bercakap sesuatu yang negatif kepada diri sendiri. So jadikan ianya sebagai batu loncatan, jadikan ia sebagai semangat untuk kita berkembang lagi, untuk dapatkan lagi bisnes kita lebih grow dengan cepat dan sihat dengan adanya team tadi tu. So yang keempat adalah tak adanya disiplin. Saya sangat lemah bab disiplin. Saya akui. Bila saya check karakter saya ni memang sangat-sangat ambil sambil lewa. Saya tahu isteri saya mesti kenal saya
Bahkan ada juga tim-tim saya yang kenal saya siapa, saya sangat sambil lewa berkenaan dengan disiplin, berkenaan dengan SOP misalnya. Jadi SOP ni sangat penting dalam sebuah organisasi. Bila mana saya tak buat SOP pada awalnya, jadi tim akan rasa macam tak ada hala tuju, tak tahu apa yang dia buat. Itu salah satu cara untuk kita tangani adalah kita kena design satu SOP. InsyaAllah tim Akib Hikmat, kita dah develop beberapa SOP untuk kita punya frontliner di depan, di cashier dan misalnya. InsyaAllah anda pun boleh cuba cara yang sama macam saya buat. Dan yang terakhir sekali, yang terakhir sekali adalah saya sebenarnya seorang yang ego lah. Faham, semua orang ada sifat itu. Sifat itu yang dikatakan orang akan nampak kita dekat negative side, dekat dark side kita. Walhal ego yang dekat side yang positif adalah di mana kita dapat membawa sifat itu ke dalam jiwa kita sebagai seorang leader. Tapi ego tu tak bertempat bila mana kita tak nak belajar kan. Kita tak nak belajar, kita terlalu apa orang cakap, terlalu sombong lah untuk belajar. Okey, macam saya sendiri, seperti Abang Iwan pun dah maklum, saya ada mengikuti cara-cara yang diajar oleh Abang Yus, Abang Fairuz Az-Zahan. Sekejap lagi kita akan bersama beliau. So Abang Yus ni sebagai guru saya untuk saya menurunkan berat badan. Itu guru saya dalam bidang diet misalnya. Kalau dalam bisnes, saya ada guru saya. Kalau dalam bidang contoh kepakaran apa yang kita ada, fotografi, kita ada Photoclick. Photoclick banyak ajar saya dalam ilmu fotografi. Ilmu penataan suara, kita ada Zufar. InsyaAllah banyak sebenarnya di sekeliling kita ni ramai sebenarnya yang boleh kita jadikan mereka sebagai panduan, sebagai leader ataupun mentor kita untuk kita menjadi lebih baik. So anda macam mana? Kalau anda sebagai seorang pekerja, boleh jadikan bos anda sebagai seorang mentor, sebagai seorang pembimbing anda untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi, insyaAllah. Jadi saya rasa cukuplah sampai 5 tu. Sebenarnya banyak lagi kelemahan-kelemahan saya yang saya boleh share untuk dikongsi bersama sebagai iktibar. Sebab saya suka share pengalaman ni kepada saya punya team. Apa-apa je keburukan tentang diri, saya akan cuba share, dan dalam masa yang sama saya akan cuba ubah diri kita kepada yang lebih baik. So bersama DJ Anip bersama DJ Anip, pastikan anda akan berusaha untuk lebih baik daripada semalam. Ada satu lagu tu kan, hari ini umat Islam harus cemerlang, hari ini mesti lebih baik dari semalam. Mungkin saya nak minta sesiapa yang tahu lagu tu boleh cuba nyanyikan. Mungkin pasukan-pasukan nasyid suatu ketika dahulu daripada Semak Kajang misalnya. Okay, insyaAllah. So sampai di situ saja saya akan sharekan sikit lah saya punya nasihat lah, mungkin untuk diri saya dan untuk anda semua. 1 minit daripada saya, dan seterusnya kita akan bersama dengan Abang Yus. Dan saya ada soalan untuk Abang Yus. Saya dah ada lebih kurang 2 bulan macam tu, saya punya berat badan tak turun. Macam mana ni coach? Macam mana ni mentor? Tak turun-turun ni, padahal saya dah ikut beberapa step tu. Mungkin Abang Yus boleh ulas lebih lanjut lagi, insyaAllah. Teruskan bersama Aki Show. Siapa dekat sini macam saya terima kritikan, saya terima kutukan, saya terima komplain negatif, saya rasa down. Tapi saya tak macam tu lagi. Bila saya ubah apa yang negatif itu kepada yang lebih baik, bila orang komplain kita, bila orang bagi persepsi negatif kepada bisnes, kepada diri kita, kita ambil benda tu sebagai yang positif. Mereka ini sangat prihatin tentang kita, mereka nak kita berjaya, mereka nak kita lebih baik daripada kesalahan yang kita buat tadi tu. So enjoy, kita buat yang terbaik daripada kesalahan tu je.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa khabar? Harapnya anda semua sihat walafiat, menjalani kehidupan dengan penuh ceria dan penuh positif. Alhamdulillah. Terima kasih Hanif, perhisian yang sangat-sangat deep ya hari ini. Bukan senang tu untuk admit ya, ataupun expose kelemahan diri sendiri, supaya public juga tahu, untuk mengambil iktibar, dan perkongsian tu sangat-sangat bermakna ya, especially untuk budding entrepreneurs macam saya sendiri yang baru nak start buat bisnes ni. Alhamdulillah, terima kasih atas perhisian itu. Anik berat badan tak turun tu dia curi-curi minum mango shake king tu kot depan office dia je tu. Ni mesti staff dia ulur-ulur ke belakang. Gurau aja ni. InsyaAllah apa ni hari ni saya nak cover berkaitan dengan 5 sebab ya, 5 sebab utama kenapa anda tak turun berat badan walaupun diet. Mungkin ada antara poin ini yang penyebabnya juga kenapa Anik punya weight loss tu dah plateau ya ataupun stagnant. Kadang-kadang kita rasa macam weight loss tu plateau tapi sebenarnya tak, kita kena tengok juga faktor-faktor lain Okey. Faktor pertama mungkin yang menyebabkan weight loss anda tak berubah tu, ini adalah sebab yang saya sendiri pernah mengalami, iaitu duduk terlampau lama. Okay. Now cuba kita tengok kita aktiviti kita seharian. Kalau boleh nak kira berapa lama kita duduk dalam waktu sehari. Okay. Kita makan, kita duduk. Kita kerja, kita duduk, especially kalau desk job kita memandu, kita duduk. Kalau start dalam traffic jam 2 jam sehari pergi balik kerja tu dah 2 jam duduk. Tengok TV lagi duduk. Layan smartphone, check WhatsApp, check Instagram, check Facebook pun kita duduk juga. Alright. So cuba kira dalam sehari tu berapa jam yang kita duduk. Bila kita duduk ni dan tak bergerak itu dia panggil sedentary lifestyle. Talking from experience, saya sendiri pun pernah mengalami. Waktu saya mula-mula lepas berhenti kerja dulu, bila duduk di rumah, kita banyak buat aktiviti di rumah, buat kerja sendiri di rumah depan internet and all that. Rasanya macam kehidupan saya tu dah sihat ya. Sihat sebab makan masakan di rumah, tak makan di luar. Pergi gym 3 kali seminggu, ujung minggu lari long distance. Tapi hari-hari duduk lama. Lepas 9 bulan saya tengok berat badan saya naik lebih daripada 10 kilo. Macam mana tu? Tak boleh nak explain. So it's true, sedentary lifestyle ni memang boleh mengakibatkan berat badan kita atau akan bertambah. Ataupun kalau you tengah diet, anda tengah melalui proses untuk mengurangkan berat badan tapi anda banyak duduk dan kurang bergerak, itu juga akan menyebabkan mungkin mengganggu proses penurunan berat badan anda. Ada seorang dietitian terkemuka di US, saya baru je terbaca dalam blog beliau, dia kata sitting is the new smoking. Faham tak maksudnya? Maknanya orang yang duduk terlampau lama ni risiko untuk mendapat penyakit metabolic syndrome seperti diabetes, cardiovascular disease, sama je risk dia dengan orang yang hisap rokok. Isn't that a dangerous statement? Maknanya betul, research pun dah menyatakan demikian. So kalau boleh kita kena banyakkan bergerak. Sebenarnya pergerakan itu yang penting. Tak perlu sangat nak exercise tunggang langgang, every day. Yes, exercise is important. Tapi kalau you exercise a certain period, macam saya dulu, tapi the rest of the day you hanya duduk je, itu pun tidak membantu. Okay? So kadang-kadang kalau kita tengok movie kan, ataupun cerita-cerita dekat TV, kadang-kadang lepas dinner, diorang akan keluar berjalan, bawa anjing diorang berjalan ke misalnya. Itu antara aktiviti yang diorang lakukan untuk terus bergerak supaya tak sedentary. Langkah-langkah lain yang anda boleh lakukan adalah mungkin waktu bekerja ke, cuba berdiri instead of duduk. Sekarang dah banyak dijual standing table dekat IKEA pun ada dan kedai-kedai biasa pun ada. Ada yang motorized, ada yang boleh crank up pusing-pusing dan meja tu naik. Susah-susah beli je meja kecil, letak atas meja yang anda kerja sekarang dan buat kerja sambil berdiri. Itu satu cara juga. Setengah orang take it another extreme level berdiri bekerja di atas treadmill sambil berjalan tu sambil buat kerja. Boleh juga janji bergerak. So, itu antara langkah-langkah yang anda boleh lakukan. Jadi check dulu adakah anda banyak duduk suatu dalam aktiviti seharian ataupun bagaimana So itu mungkin boleh membantu. Okey, sebab yang kedua, taksub
kalori. Okay, pernah dengar kan calories in versus calories out? Itu betul to a certain extent. Maknanya because kalori ni bila kita cakap pasal kalori, kita bercerita pasal tenaga sebenarnya. So fuel yang masuk tu versus tenaga yang kita gunakan yang keluar, ya. So kita kena pastikan calories in calories out ni seimbang. Kalau nak lose weight, you mesti kurangkan kalori in. Maknanya penggunaan kalori you mesti lebih daripada tenaga yang masuk, daripada fuel yang masuk. Tapi kadang-kadang orang take it to the extreme, terlampau kalkulatif sangat. Tapi kena ingat juga, ya, kalori ni penting. Yang lebih penting sebenarnya adalah makronutrien. Bila saya sebut makronutrien ni, I'm referring to komposisi lemak, komposisi protein dan komposisi karbohidrat yang kita makan seharian. Okay? So kita perlu tengok composition of these macronutrients ni berdasarkan pada diet apa yang sedang anda lakukan. Selalunya diet protokol akan mention you kena ambil karbohidrat banyak mana, protein banyak mana, lemak banyak mana. Macam saya ikut ketogenic lifestyle. So kalau ketogenic lifestyle mengatakan bahawa lemak kena ambil 75%, 20% protein dan 5% karbohidrat. Jadi ini kena ikut strictly komposisi makronutrien ni sebab protokolnya dah memang macam itu. Jadi kalau komposisi makronutrien ini berbeza ataupun tak cukup sebagaimana yang disarankan oleh diet itu mungkin boleh hinder your weight loss progress. So kena check juga komposisi makronutrien ni. Calorie in, calorie out tu satu, makronutrien pun penting juga untuk anda check. Right? Sebab ketiga, ini balik kepada makronutrien protein. Okay? Kadang-kadang dalam a certain diet program kita lupa bahawa protein ini adalah sangat penting. Ya? Protein ini penting untuk membina otot, untuk membaiki sel-sel dalam badan kita, basically untuk immune system. Ya? So kita kena make sure protein intake kita adalah cukup dalam hari-hari. Kita kena ingat, ya, badan kita tak store protein, tak macam lemak dan juga karbohidrat. So kita kena ambil protein every day. Rule of thumb dia untuk ambil protein ini, tengok berat badan kita berapa, separuh daripada itu dalam bentuk gram. So contohnya berat anda adalah 70 kg, jadi yang disarankan protein intake sehari adalah 35 gram. Okay, so 35 is half of your weight, tapi dalam bentuk gram. So kena ambil 35 grams of protein every day. Okay, itu adalah saranannya. Protein ni pun juga penting, ya, untuk kulit kita, untuk rambut kita, untuk make sure that kalau macam wanita your period is regular, ya, macam untuk lelaki juga dalam production of testosterone and all that. So protein ini adalah sangat-sangat penting, ya. Okey, sebab keempat pula ini berkisah dengan air. Okey, air kalau kurang pun boleh mengakibatkan lipolisis ini kurang berlaku. Lipolisis ni adalah proses pembakaran lemak. Sama juga dengan protein tadi, protein juga membantu pembakaran lemak. So kalau tak cukup air, tak cukup protein, pembakaran lemak mungkin berkurangan. So kadarnya berlaku dengan lebih rendah. So kena make sure anda minum secukupnya dalam waktu sehari. Banyak saranan menyatakan untuk minum 8 gelas sehari. Tapi anda kena tengok juga, you have to listen to your body as well. Especially kalau wanita, sebab wanita kadang-kadang ada masalah water retention. So you kena tengok juga diri you, tapi kena minum air secukupnya. Ada petua, setengah orang buat petua macam gini, minum air sebelum solat. Setiap kali sebelum solat minum segelas air. So confirm you akan minum 5 gelas air dalam waktu sehari tu. Lagi 3 gelas misalnya kalau nak mencukupkan 8 adalah seperti waktu makan ataupun anytime in between. Tapi maknanya 5 gelas tu you dah memang, sebab you takkan lupa nak solat kan. So mesti solat 5 kali, so you akan minum 5 gelas hari juga. Saya rasa itu satu petua yang sangat bagus kalau kita boleh ikut. Lagi satu berkenaan dengan air ni, make sure it's air kosong. Kopi, teh, fruit juice, air-air lain tu tak dikira. Make sure air kosong yang kita kena minum tu, kena minum secukupnya. Okey, faktor kelima, mungkin juga kerana anda kurang tidur. Okey, tidur ini sangat-sangat penting kerana kalau anda tak cukup tidur, badan akan jadi stres, ya. Bila badan stres, badan akan mengeluarkan stres hormon bernama kortisol. Kortisol ni dia memang menghalang
weight loss. Sebabnya kortisol ni dia menyebabkan lagi satu hormon, itu hormon lapar kita lebih tinggi daripada hormon rasa kenyang. Hormon lapar ni namanya leptin, ya, dan hormon lapar ni namanya ghrelin dan hormon kenyang ni namanya leptin. So bila ghrelin ni tinggi, you sentiasa rasa lapar dan you nak makan. Okay, so itu yang akan berlaku kalau kita tak cukup tidur. Lagi satu, bila kita tak cukup tidur, insulin, risiko untuk menjadi insulin resistance juga akan berlaku. Insulin resistance ini adalah sejenis hormon juga yang dikeluarkan oleh kita punya pankreas, ya. Tugas insulin ni adalah untuk clearkan gula dalam darah kita. Tugas insulin juga adalah untuk encourage fat storage, ya. So kalau kita banyak karbohidrat, banyak kalori yang kita tak guna, itu semua akan disimpan sebagai lemak. Jadi ini semuanya terhasil akibat daripada kortisol yang dihasilkan kerana badan kita stres tadi. Jadi dia vicious cycle tau. Kalau you tak cukup tidur, badan akan mengeluarkan kortisol ni badan dah stres. Bila you tak cukup tidur, you pun akan ada mood swing, you akan cravings you akan tinggi, you akan rasa macam nak marah dan you akan rasa lapar. Ini ada satu term, ya, Mak Saleh panggil hangry, bukan hungry, hangry. So kalau hangry ni maknanya you kena check, mungkin you tak cukup tidur. So kena make sure tidur ni cukup, ya, dan sangat-sangat penting dalam proses weight loss. Lagi satu, kita perlu ingat weight loss ini dia tidak berlaku secara linear. So it's not a linear process. Maknanya katakan dalam waktu seminggu di awal-awal tu anda kurang berat badan 2 kilo seminggu. Dia tak akan berlaku macam tu 2 kilo seminggu selama 10 minggu. Ya. Dia tak akan berlaku macam tu. Selalunya di awal-awal anda akan banyak kehilangan air. So memang weight loss itu cepat. Dan after a while, kita kena ingat, ya, kita melakukan perubahan yang drastik terhadap badan. So badan kita akan fight. Sama juga macam disease, kalau ada virus ataupun ada penyakit, badan kita akan fight balik. Sama juga badan kita akan berusaha untuk conserve energy, ya, because dia rasa we are losing weight. So badan akan take time untuk adjust. So kita kena ingat itu juga boleh berlaku yang menyebabkan progress kita macam slow. Lagi satu, berat badan ini, ramai kita terlampau concern dengan berat badan, tapi kita kena juga tengok komposisi. Sebab kadang-kadang it's your muscle mass yang telah bertambah. Mungkin sebab you banyak exercise, ya. Your body fat sebenarnya dah turun. Yang kita nak adalah body fat itu yang turun. Jadi kalau anda ada weight scale yang digital yang boleh check, ya, your body fat content and also your muscle mass, itu lebih bermakna. So mungkin anda tengok total weight sama, tapi sebenarnya body fat percentage dah kurang, muscle mass yang dah naik. So kena check juga, ya. Ada satu podcast yang saya dengar recently, saya tak pernah dengar sebelum ini. Orang dia ni adalah pelopor ketogenic lifestyle juga, Ben Azadi namanya. Dia kata sebelum anda memulakan any weight loss program, tak kira lah ketogenic lifestyle ke low carb high fat lifestyle ke paleo ke Atkins ke whatever it is, dia kata ada dua benda penting yang anda perlu lakukan. Pertamanya, kena cukup tidur. Kerana kalau tak cukup tidur, macam yang saya explain tadi, banyak masalah berpunca daripada tak cukup tidur. Yang kedua, ini sangat-sangat profound, ya. Dia kata you have to have self-love and gratitude. Tak boleh nak terfikir, kan, macam you nak lose weight ni, you duk fikir nak kurangkan makan, nak banyakkan exercise, tapi you tak fikir self-love and gratitude is very important, because itu adalah tindakan anda. Maknanya anda mahu melakukan perubahan terhadap diri anda. Sebab kalau anda sendiri tak buat, tak ada orang lain boleh buat. Okay, so anda mesti bersyukur bahawa anda sudah sampai masanya untuk mengambil tindakan itu. Jadi sayangi diri anda, appreciate yourself, bersyukur anda ada kesedaran untuk melakukan perubahan itu terhadap diri anda. So itu adalah sangat-sangat penting, because ini juga berkait rapat dengan energi, ya, dan juga dalaman kita. Kita pun tahu setiap kata-kata kita adalah doa, dan Mas Alif kata teori dia adalah law of attraction, betul tak? Okay, so bila kita convinced ourselves that we love ourselves and we're grateful for where we are at this moment on this journey in our life, insyaAllah itu juga boleh membantu dalam melalui proses yang lebih positif dan melalui gaya hidup yang lebih sihat. Saya harap perkongsian pada hari ini
membantu anda sedikit sebanyak. Dan saksikan 1 minute video lepas ni saya summarizekan 5 sebab tadi apa yang kenapa berat badan anda tak turun sewaktu anda melalui proses diet ini. Okey, kita jumpa lagi di minggu depan insya-Allah. Tu dia. Kalau dah tekan mute tu terlupa nak unmute, tentulah jadi dia. Masya Allah. Sitting is this new smoking? Alamak, kacau betul lah. Baru kita nak semangat tapi insya-Allah memang dia perjalanan ni, pengembaraan ni memang banyak cabaran. Tapi kalau kita ada semangat untuk mengatasi setiap cabaran, insya-Allah. Dengan kehadiran Abang Yus, kehadiran Hanif, semua dengan Atika dan juga Zulfa dan anda semua, insya-Allah saya yakin saya boleh melakukannya, insya-Allah. Dan kita semua boleh lakukannya, insya-Allah. Bersama-sama juga insya-Allah dengan tamu kita pada hari ini, Cik Khalidah Mahsari binti Cik Khalid, pengasas BT Kiddy. Apa kata kita jemput beliau terus bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Khalidah, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami semua di Aki Show. Masya Allah, kami sangat, we are honoured. Alhamdulillah. Dan tanpa melengahkan masa, boleh tak Puan Khalidah kongsikan sedikit tentang siapa Puan Khalidah dan apa usaha yang Puan Khalidah jalankan sekarang? Silakan. Okay, boleh. Assalamualaikum. Okay, saya Khalidah dan sekarang ni currently merupakan full-time bakers melalui BT Kiddy lah, dan mengikut pengalaman saya sekarang ni, saya baru sahaja habis belajar kalau ikutkanlah April 2021, dan sewaktu itu memilih untuk part-time bakers dahulu, dan sekarang baru ada rezeki untuk bermula dengan yang full-time bakers, dan turut ada pengalaman sebagai moderator Happy Baby Food Malaysia sejak Julai 2019. Jadi kini fokusly dengan penjualan baby cake friendly ni lah. Oh, Masya Allah. So BT Kiddy ni adalah brand kepada usaha penjualan kek baby sihat, betul? Betul, baby friendly cake. Baby friendly cake, Masya Allah. Boleh terangkan lagi tak Cik Khalidah, apa Puan Khalidah tentang baby friendly cake ni? Dia first, kenapa nama dia BT Kiddy dan kenapa dia baby friendly cake? Okay, BT Kiddy, BT maksudnya a small size. Okay. A small size, and then Kiddy adalah a young child. Jadi saya berniaga baby friendly cake, healthy cake untuk anak-anak yang berusia 1 tahun ke atas. Jadi itulah terhasilnya nama BT Kiddy. Okay, small size cake untuk a young child. Macam itulah. Okay, jadi baby friendly cake ni adalah cake yang dihasilkan untuk anak-anak setahun ke atas tanpa tambahan gula putih, tanpa tambahan garam ataupun penggunaan fresh cream yang digunakan pada kek dewasa.
Jadi yang kita gunakan adalah gula putih tu saya akan gantikan dengan madu asli ataupun puri kurma, dan juga dia punya krim adalah mainly menggunakan cream cheese, dan saya juga tidak menggunakan pewarna tiruan food gel coloring untuk mewarnakan krim kek baby tersebut. So saya menggunakan natural colour daripada bunga telang powder ke, daripada dragon fruit ke, macam tu untuk mewarnakan cream cheese tu tadi, untuk Masya Allah. dapatkan khasiat yang natural kepada anak-anak. Jadi ini semua bermula daripada pengalaman saya sebagai moderator di HBFM, yang mana saya mula war-warkan ataupun sebarkan makanan sihat untuk anak saya sendiri bermula daripada 6 bulan sehingga 2 tahun, dan daripada situ saya olah-olah pelbagai resepi makanan dewasa menjadi makanan baby dan kek dewasa menjadi kek baby. So dekat situ saya dapat idea untuk jual baby friendly cake ni sebenarnya. Masya Allah. Baby friendly cake ni macam orang kata, kalau bahasa Inggrisnya niche kan. It's a niche thing. Dan saya tertanya-tanya sambutan macam mana Puan Khalidah tentang baby friendly cake. Baby friendly cake Baby friendly cake. Okey, sambutan amat menggalakkan lah sebenarnya, sebab sejak ada je grup Happy Barefoot Malaysia tu, boleh katakan di Malaysia ni parents kat luar sana lebih cakna, lebih jelas dengan pengambilan makanan yang sihat pada anak-anak. Jadi bila diorang dapat tahu yang saya menjual kek baby, sambutan tu sangat menggalakkan sebenarnya. Boleh katakan setiap hari memang akan ada orang yang order, setiap minggu memang akan ada birthday kek yang saya akan hasilkan. Masya Allah. Yang sampaikan yang paling jauh saya pernah terima order adalah di Ijuk, Kuala Selangor. Parents memang sanggup bayar delivery mahal, tak apa, janji dapat kek yang sihat untuk anak dia. Masya Allah. Jadi sambutan dia sangat menggalakkan lah. Masya Allah. Amin, dalam pengalaman Khalidah, apa yang Puan Khalidah rasa yang membuatkan rakyat Malaysia ni lebih prihatin terhadap makanan kepada baby? Maksudnya? Macam dulu contohlah mak bapak kita, saya rasa kalau dalam kehidupan saya sendiri, mungkin mak bapak kita tidak berapa prihatin terhadap healthy baby food ni kan. So apa yang ada kita makan je lah kan. Kasarnya macam tu lah. Tapi sekarang ni macam daripada Puan Khalidah sebut tadi, daripada sambutan nampak macam parents, ibu bapa di luar sana lebih prihatin, lebih ambil berat tentang healthy food untuk baby ni. Apa sebab dia? Puan Khalidah rasa yang parents sekarang? Sebab zaman sekarang ni dia dah lagi war-war tau, info-info baby food ni. Banding yang dulu. Jadi nutritionist, dietitian kan lebih banyak sharing info-info untuk pemakanan baby start daripada 6 bulan sehinggalah ke 2 tahun. Dari situ sebenarnya banyak kempen berkenaan dengan baby food ni tersebar luas, menyebabkan parents pun sekarang dah lebih tahu, lebih cakna dengan pemakanan baby yang sihat. Walaupun masih ada yang bagi je anak makan apa-apa, tapi lebih ramai sebenarnya pengikut makanan baby yang sihat ni. So dari sini terhasilnya kek dan terhasilnya followers baby friendly cake ni sebenarnya. Masya Allah. Apa selalu yang parents punya favorite recipe, favorite menu ataupun favorite ni daripada BTKD apa Puan? Okay, macam BTKD kita ada 5 flavor cake yang saya olah. Cotton cheese cake, pandan cake, orange, coklat dan juga carrot. So yang memang favorite adalah carrot dan juga coklat lah. Dan coklat cake juga kita menggunakan unsweetened cocoa. Serbuk cocoa yang asli tanpa tambahan gula lah, untuk memastikan coklat cake tu adalah coklat cake yang sesuai untuk baby setahun ke atas. Dan jualan kek saya ni juga, kenapa setahun ke atas? Kerana saya menggunakan madu asli. Mungkin madu asli ni dia lebih sesuai pada anak-anak yang berusia setahun ke atas. Sebab kita tahu pembuatan madu ni memang ada proses pemanasan untuk mematikan bakteria dan semuanya. Jadi kita elakkan digunakan pada anak-anak usia setahun ke bawah untuk mengelakkan kejangkitan berlaku lah. Jadi dia akan lebih sesuai, madu asli tu digunakan pada umur 1 tahun ke atas. Masya Allah. Apa ni macam susah aja Puan Khalidah nak cari bahan-bahan ni, dan apa dia punya
apa dia punya impact terhadap let's say harga kek tu sendiri? Adakah dia memberi impact yang besar terhadap harga keboleh jualan kek tu sendiri? Okey, sebabnya bahan tak susah cari, memang ada di bakery lah, dan saya sendiri pun telah kontak sendiri dengan pengusaha madu yang saya guna tu untuk dapatkan betul-betul sama ada betul ke tak madu yang saya beli tu telah melakukan ujian makmal untuk memastikan madu tersebut adalah pure honey. Jadi pengiraan ke jualan tu, impact pada penjualan tu tak ada masalah lah, sebab walaupun saya menggunakan madu untuk kek baby, saya tak akan menggunakan yang sangat banyak sehingga menghasilkan rasa manis, sebab aim saya adalah menghasilkan baby friendly cake. Orang nampak without salt, without sugar, without artificial colouring. So bila kata without sugar, kita nampak tanpa gula putih, tapi dengan penggunaan madu tu hanya sedikit saja. Tak nak rasa dia terlalu manis, nanti dah lari konsep. Jadi tak ada masalah, tak ada impact pada dari segi jualan dan juga pencarian barang tu lah. Keboleh jualan macam mana Mbak Afan? I mean, yakni kalau dibandingkan dengan kek yang biasa, adakah kek baby friendly ni lebih mahal? Ya. Harga dia sebanding lah juga dengan kek-kek yang mahal ni, sebab bahan dia premium. Cream cheese kita tahu mahal, madu pun sekilo mahal, and then kita pakai pure butter which is unsalted butter. Tepung tak ada masalah lah, dan juga kita menggunakan susu full cream. Jadi bahan-bahan premium ni yang menyebabkan harga basic tu kira macam logik lah untuk parents-parents terima harga tu. No, because I mean saya faham, tapi maksudnya apa yang saya nak highlightkan tu memang itu impact dia lah. Kalau kita pilih itu realitinya. Kalau kita nak baby friendly apa pun lah, kalau bukan baby pun yang dewasa punya pun reality kita kalau yang nak yang healthy, nak yang ni dia akan ada premium lah yang kita perlu invest. Dia bukan perlu bayar kan, perlu invest. So masya-Allah. Puan Khalidah, kita sangat-sangat berterima kasih Puan Khalidah sudi bersama-sama dengan kita. Malam ni masa sangat mencemburui kita. So kalau boleh sedikit kata-kata nasihat ataupun sedikit perkongsian untuk para penonton Aki Show, macam mana nak follow BTKD, macam mana nak tahu Happy Baby Food tadi kan. Silakan. Okey, untuk penonton-penonton Aki Show, untuk follow IG kek saya adalah namanya BTKD, dan untuk mendapat info-info makanan yang menarik dan info-info kesihatan yang menarik untuk baby anda, boleh pergi ke Happy Baby Food Malaysia. Dan di IG saya juga bukan sekadar berkongsi jualan kek saya, tapi saya turut berkongsi info-info tentang perkembangan baby, aktiviti-aktiviti untuk baby, which is semua berkaitan dengan kesihatan. Masya Allah. BTKD dan juga Happy Baby Food Malaysia, HBFM. Masya Allah. Macam radio station lah. Ni boleh ajak DJ Hanif depan ni. So, Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Puan Khalidah atas perkongsian. Mudah-mudahan usaha Puan Khalidah dirahmati Allah dan lebih ramai lagi parents kat luar sana terbuka mata, mendapat kesedaran tentang kepentingnya kita pemakanan kepada baby ni kan. So insyaAllah we are what we eat kan. So kalau kita nak baby kita membesar dengan baik, we have to give them proper and nutritious food lah insyaAllah. So, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cik Puan Khalidah sekali lagi. Puan Cik Khalidah. Cik Puan Khalidah, Puan Cik Khalidah. So terima kasih juga kepada para penonton Aki Show. Aki people, thank you so much. That's all from us for today, episode yang ke-9. Terus bersama-sama kami insyaAllah di social media, especially go to AkiTube, okay? Link di bio di Instagram kami Aki Show, and boleh tonton semua episod Aki Show yang lepas di YouTube Aki Show insyaAllah. So sekian saja daripada kami semua. Bagi pihak penerbit dan juga director, insyaAllah kami mohon maaf kalau ada salah silap, dan kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Okay, terima kasih, bye. Assalamualaikum. Salam.